اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Aqidatun Najin, muka surat 5. Muka surat 5 baris ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Adapun muqaddimah ilmu itu, iaitu muqaddimah ilmu, pendahuluan ilmu, mabadi yang 10. Mabadi yang 10 perkara yang lagi akan datang sebutnya. Yang lagi akan datang sebut ni di hadapan tu lah. Maka tak dapat tiada daripada orang yang hendak masuk belajar, bagi orang yang hendak memulai belajar sesuatu ilmu, yakni akan sesuatu ilmu, belajar atas wajah, atas jalan yang akmal itu, hendaklah ia orang yang hendak masuk, yakni memulai belajar, mengetahui mabadi yang 10 ini. Adapun muqaddimah ilmu itu, yang terdahulunya kitab Matan Ummil Barahin memulai dengan i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsam. Ketahui olehmu bahawasanya hukum yang bangsa akal itu tersimpan ia pada 3 bahagi, yang mana pengarang Syekh Sanusi, pengarang Matan Ummil Barahin, memulakan dengan i'lam annal hukmal aqli. Nak cerita bab hukum akal ada 3 ini kerana pembicaraan hukum akal ada bertambatan berkait dengan maksud yang kita duk belajar, maksud Matan Ummil Barahin. Yang mana maksud pembicaraan Matan Ummil Barahinnya adalah pembicaraan ilmu usuluddin, tetapi didatangkan pembicaraan hukum akal sebab hukum akal ni ada kaitan dia, ada pertambatan dengan maksud pembicaraan ilmu usuluddin, sebab wasilah jalan kepada pembicaraan ilmu usuluddin, ilmu pegangan, wasilah jalannya adalah melalui hukum akal. Itu wasilah dia. Jadi dimulai dengan pembicaraan hukum akal. Kemudian pembicaraan hukum akal ini adalah muqaddimah kitab, dipanggil pendahuluan kitab Matan Ummil Barahin. Tapi bukan muqaddimah ilmu. Muqaddimah ilmu, apa-apa ilmu sekalipun adalah mabadi yang 10. Itu muqaddimah ilmu. Jadi di sini dipergi kepada muqaddimah ilmu. Terdahulu i'lam anal hukmal aqliya ni, ni muqaddimah kitab ni. Mana muqaddimah kitab Matan Ummil Barahin? I'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Tapi ini bukan muqaddimah ilmu. Muqaddimah ilmu tu apa dia pula? Dia pun nak tarik kepada muqaddimah ilmu.
Ini dia panggil istitrak, dia panggil. Istitrak ni sambilan. Kita duk cerita hukum akal. Muqaddimah kitab Matan Umil Barahin. Tapi duk cerita waktu muqaddimah kitab. Muqaddimah ilmu lain. Apa muqaddimah ilmu ni? Dia panjang nak cerita muqaddimah ilmu. Sebab muqaddimah jugalah pendahuluan. Iklam ni pendahuluan kitab. Tapi pendahuluan ilmu lain. Apa dia pendahuluan ilmu? Mana? Dia lari dah. Lari tajuk dah. Ni istitrak. Dia sebut perkara yang lain, bukan tempat dia. Tetapi ada mensabah dia. Mensabahnya apa? Hak iklam ni muqaddimah kitab. Muqaddimah ilmu hak mana? Dia pun cerita pula muqaddimah ilmu. Maknanya kalau kita kata tajuk tu larilah. Lari tajuk, tapi masih lagi nama muqaddimah belaka. Ni kaedah kitab. Dia panggil istitrak. Mana sebut satu perkara bukan di tempatnya, tapi ada di punya munasabah dia. Macam dia sebut semua lah. Orang mengajar gitu juga. Dia mengajar satu-satu bab, satu-satu perkara. Tapi apabila ada sedikit kaitan, dia pun keluar kepada perkara lain, tajuk lain, hukum lain. Tapi dia bukan keluar moteng gitu dah. Dia ada sikit kait kan, dia pun keluar. Itu dipanggil sambilan. Yang mana kadang-kadang orang ni sambilan tu disuka. Sebab mana benda-benda yang kadang-kadang yang berkait dengan keadaan kita, dengan keadaan semasa kita, dengan persoalan semasa. Jadi kitab ni cerita bab lain. Kalau kita dengar macam tak relevan. Tak relevan lah. Jadi oleh kerana kitab ni nampak pembicaraan tak relevan, orang mengajarlah pula. Ajar kitab tu molek. Fahami maksud kitab tu molek. Walaupun dengar rasa macam jauhnya, tak kena masalah sekarang. Dah nampak orang jemu, maka kait sikitlah dengan masalah-masalah yang relevan sekarang. Tapi dia kait itu, dia lari tu, dia ada sakut sikit-sikit. Macam sinilah muqaddimah kitab, muqaddimah ilmu. Iklam ni muqaddimah kitab. Muqaddimah ilmu bukan ni. Apa muqaddimah ilmu? Panjang pula dia cerita muqaddimah ilmu. Yang mana muqaddimah ilmu ni, orang yang nak belajar mesti kena reti hak ni. Ilmu apa sekalipun. Dah mana mari dah. Kalau pengarang ni pensyarah kitab ni Aqidatun Najin ni, yang mensyarahkan kitab Aqidatun Najin ni, Syekh Zainul Abidin bin Muhammad. Kalau dia tak lari kepada tajuk muqaddimah kitab kepada muqaddimah ilmu, bila kita nak jumpa muqaddimah ilmu? Kita duk ngaji ilmu ni lama dah. Kita tengok. Kita duk ngaji ilmu macam-macam ilmu tu duk ngaji. Ilmu tauhid kita mengaji, ilmu fiqh kita mengaji, ilmu tafsir kita mengaji. Cuba kita tengok. Hak muqaddimah ilmu ni kita pernah jumpa ke tak? Tengok molek. Muqaddimah ilmu ni kita pernah jumpa ke tak? Yang mana dalam mana-mana kitab ditekan kepada orang yang nak belajar apa ilmu, muqaddimah ilmu mabadi hak 10 ni kena ada. Tak bukan kata ke semua 10 tu, sebahagian tak apa dah. Sebahagian tak apa dah. Ada ke tak? Tapi biasanya kita ni hak mabadi hak 10 ni mungkinlah kita secara direct, secara jelas mungkin kita tak pernah jumpa. Tetapi isi dalam tu ada. Contohnya, ilmu apa kita duk ngaji? Tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke? Takkan tak tahu dah. Tak tahu. Itu di antara mabadi yang 10. Ilmu tauhid ni cara apa? Dia. Cara apa tauhid ni? Itu pun di antara mabadi yang 10. Ilmu tauhid ni mana ambilan dia? Sumber asal dia mari mana? Takkan kita tak tahu? Quran hadis lah. Ngaji ilmu tauhid ni apa hukum? Hukum dia pula. Takkan tak tahu apa hukum dia. Tu di antara mabadi hak 10. Walaupun tak cukup 10 pun sebahagian. Tapi hak ni secara direct, secara terang-terang. Hak mabadi hak 10 ni 10 dia cerita ni. Bukan sebahagian. Setengah-setengah kitab didatangkan sebahagian sahaja. Setengah-setengah kitab didatangkan sebahagian sahaja. Contohnya
Kalau kita mengaji kitab Penawar Bagi Hati, dia ada tajuknya pendahuluan, muqaddimah ilmu tu. Pendahuluan. Faham tak pendahuluan ni? Kita pendahuluan ni bayar muka dah. Ke bayar muka dah. Bayar wang pendahuluan. Lah iyalah. Kan nak beli gapa-gapa, pendahuluan kena ada lah. Ni kita nak ngaji gapa-gapa, pendahuluan ni kena ada lah. Sebelum kita nak mengaji banyak-banyak tu, pendahuluan kena ada. Kalau kita beli kok, sebelum kita nak beres bayar habis-habis tu, adalah pendahuluan dulu. Ke mana? Pendahuluan juga tu, muqaddimah dia panggil. Dalam kitab Penawar Bagi Hati didatangkan 6 mabadi di hari. Wari 6 mabadi daripada 10 ni. Itu di antara kitab yang didatangkan mana secara 1 2 3 4 5 dalam kitab Penawar Bagi Hati. Dalam kitab Faridatul Faraid dia ada datang dalam 2 3 4 saja, 3 4 saja. Antara 10 perkara ni. Dan kitab Faridatul Faraid. Lepas tu dalam kitab-kitab kecil-kecil yang lain tu tak berapa nak ada lah tu. Ada apa nak ada. Dalam kitab Faridah ada dalam 3 4. Dalam kitab Penawar Bagi Hati ada dalam 6. Ni. Kitab Penawar Bagi Hati ni. Nak tunjuk tak boleh ni. Selah je. Dia cabut. Ni apa? Gelar. Apa panggil? Mana gelar? Gelar. Panggil gelar. Kena ada wah gelar. Wah gelar. Kapal sawit gelar. Tak kenal? Kapal sawit kan, dia jatuh atas tanah tu kan, ada kutip buah gelar. Dah tengok? Kita budak-budak, ayah kait kapal sawit, kita kutip buah gelar lah. Sebab akak otakar tu, suti tu, tu mudah je. Buah gelar tu yang nanyanya. Kalau kena buah sawit tu lebu, memang gelar banyak lah. Hak lekat di takar tu, tak banyak mana. Hak tu lelok. Buah gelar tu, ada gelar-gelar lah. Apa panggil apa? Cabut-cabut. Jadi kalau kita pernah mengaji kitab Penawar Bagi Hati, dia ada muqaddimah. Tapi didatangkan 6 muqaddimah. Dalam ni nak cerita 10 dia punya mabadi dia. Dipanggil muqaddimah ilmu. Adapun muqaddimah itu, ilmu itu iaitu mabadi. Mabadi ni jamak daripada mabda'. Mabda' ni kita kata gak permulaan. Permulaan. Jadi mabadi ni permulaan yang 10. Ada. Mabadi asyarah dia panggil. Mabadi asyarah. Mabadi permulaan muka jalan lah kita kata. Permulaan ilmu, muka ilmu. Asyarah 10 lah. Kena anda bilang. Anda dah bilang 1 2 3 tu anda dah. Dah anda kena masuk pasti dah anda kau. Bilang. Jadi dikenali dengan mabadi asyarah. Mabadi yang 10. Mana mabadi ni permulaan yang 10 perkara. Yang lagi akan datang sebut mabadi yang 10 ni. Maka kata pengarang kitab Aqidatun Najin Syekh Zainul Abidin, maka tak dapat tiada. Tidak dapat tidak. Tapi ejaan dia gitulah. Tak tu tersuti je. Jangan nak baca tak dapat tiada. Tak je lah. Tersuti je kan. Tak dapat tiada macam India pula. Tak dapat tiada. Mana pun tak dapat tiada. Mesti. Mesti. Maka tak dapat tiada mana mesti daripada, yakni bagi orang yang hendak masuk belajar. Hendak memulai belajar lah. Kalau kita nak baca kot lain boleh tu. Orang yang hendak masuk belajar boleh juga. Tapi bukan masuk di sini ni. Yelah, belajar biar masuk. Orang belajar nak
belajar hak masuk tu bukan belajar hak mutah-mutah. Hak mutah-mutah tu sakit perut. Nah, tapi sini bukan masuk ni. Sini masuk. Tapi kalau ejaan Jawi sama je. Masuk ke sama je ejaan dia. Lepas tu tengok tempat lah. Jadi sini orang yang hendak masuk belajar. Mana orang yang hendak memulai belajar. Orang yang hendak memulai belajar. Belajar apa ilmu ni? Sesuatu, yakni akan sesuatu ilmu. Ilmu apa pun tak kira lah. Tauhid ke, fiqh ke, tasawuf ke, tafsir ke, hadis ke, apa-apa ilmu. Kemudian belajar ni pula atas wajah yang akmal, atas jalan yang sempurna. Orang yang nak mula belajar apa-apa ilmu sekalipun, belajar atas jalan yang sempurna, hendaklah ia mengetahui mabadi yang 10 ini. Kena tahu hak mabadi hak 10 ini. Iaitu hak mabadi yang 10 yang dinazamkan oleh setengah mereka itu dengan ulama dengan katanya yang dinazamkan. Nazam ni mana yang disusun dalam bentuk syair. Tu nazam. Yang disusun dalam bentuk syair. Syair kalau Melayu kita panggil pantun tak mula. Dalam bentuk syair. Mana mabadi hak syarah yang didatangkan dalam bentuk syair hak 10 ni. Inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u summa samara wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdadu hukmu syari' masailun wal ba'du bil ba'di iktafa. Dibaca dengan masailun. Dia kalau tidak kena syair tak boleh baca masailun. Sebab dia panggil isim allazi la yansarif. Dia tak boleh baca dengan tanwin. Dia kena baca, ditulis dengan masailu. Tapi kita nak wijadi kena dengan dia punya wazang dia. Dia kena dengan wazang dia tu, dia kena baca dengan masailun. Kalau baris sebenar, dia tak boleh baca dengan masailun. Dia kena baca dengan masailu. Masailu ni dia panggil ismul ladzi la yansarif. Dia tak boleh baca dengan tanwin. Tapi kita buat tanwin ni kerana dia punya wazang dia. Dia panggil wazang bahar rajas. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Ni dia ada wazang dia pula ni. Ni kena ngaji ilmu dia lah pula. Jadi masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa inna mabadi kulli fannin. Inna mabadi kita baca kulli fannin asyarah. Dia asyaratun. Dia asyaratun. Tapi baca asyarah lah. Al-haddu wal mawdu'u summa samara. Baca dengan mati belaka tu. Tapi baris sebenarnya baris depan belaka tu. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Kita baca dengan wal wadi'. Wal ismu listimdadu hukmu syari' masailu wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Kalau orang pandai wak ni wak nazam tu sedap bunyi. Tapi dah lama dak main hak jenis matang alfiyah ke jawharah tauhid ke dak main lama jadi kekok. Yalah. Kita duk main kapung ni pada main pesan kapung je lah. Ilmu hak duk ngaji lama keni lama-lama kau karak. Dia ilmu ni dia tak boleh sipang. Sipang dia habis gitu je. Dia karak gitu je. Kalau harta kena sipang baru boleh cepat kaya. Ilmu sipang habis dia lama-lama jadi kekok. Jadi kadang-kadang buka kitab-kitab duk ngaji pondok tu, kitab-kitab alat apa semua tu, jadi kadang-kadang jadi buka sekejap lepas tu tutup, jadi tak semangat. Dak ni tak mengajar, tak baca, tak mengajar dak apa. Kita dengar mengajar dak apa dah benarnya hak ilmu alat ni. Dengar dak juga. Dah setakat mengajar fardhu ain je. Ulang hak tulis je lah. Kalau fardhu ain tauhid hak tulis je.
fardu ain fiqh hak tulis je. Fardu ain tasawuf hak tulis je. Dia kata ustaz orang ni pilih jalan mudah ni aja hak tulis. Iyalah. Apa tak apa jalan mudah. Tak apa jalan mudah. Dah aja hak tulis, memang aja hak tulis. Sebab kita aja fardu ain je. Ada orang nak ngaji fardu kifayah, cari ustaz lain pula. Dah ambil jalan mudah. Memang jalan mudah sungguhlah. Fardu ain mudah sungguh mengajar. Ha. Dia fardu ain ni sepatut semua orang boleh mengajar belaka. Semua orang boleh mengajar belaka. Bukan mengajar orang ramai ni, mengajar anak, mengajar cucu. Itu penting eh. Mengajar anak, mengajarlah tu orang panggil. Ilmu fardu ain ni semua kena boleh. Sebab apa? Sebab hak kita, hak ilmu hak wajib kita tahu. Kemudian ilmu hak wajib kita tahu ni pula asalnya tahu pada masa belum balik. Bayangkan ilmu fardu ain, kita dapat ilmu tu pada masa kita suci, putih, bersih. Kita learning ni tak tahulah gelak ke kelabu ke. No, kita ni kita dulu putih, bersih. Macam kapah sebelum kita balik. Kalau mati terketuk, syurga lalu dah. Sebab apa? Putih, bersih. Bayangkan kalau ilmu fardu ain kita dapat pada masa kita putih bersih. Kita mengaji kemudian dosa banyak dah. Ni payah Sebab apa? Al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Kata Imam Syafi'i. Ilmu adalah cahaya. Cahaya tidak akan dihidayatkan kepada mereka yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana kalau dapat pun kadang-kadang gitu je lah. Dapat pun kadang-kadang kurang keberkatan. Lepas tu kadang-kadang kita belajar tua-tua ni pandai-pandai sangat. Nak amal tak ada kekuatan. Sebab apa? Sebab kita duduk dalam keadaan kotor dah. Dapat ilmu pun kadang-kadang kurang keberkatan. Jadi bayangkan ilmu yang diumpamakan dengan cahaya ni, kita dapat pada masa kita pun putih, bersih, bercahaya. Balik kita pun beramal. Boleh anak, kita pun ajar anak kita ilmu yang terdapat pada masa putih bersih, ajar pada anak kita hak pun putih bersih macam kita dulu juga. Ini barulah orang panggil apa? Keluarga yang berlandaskan kepada agama. Ini keluarga yang berlandaskan pada agama. Bukan duk solek-solek gitu saja, bukan. Bukan setakat zahir-zahir gitu saja, bukan. Ini hak keluarga agama yang sebenar. Daripada asal pun gitu, generasi kemudian pun gitu, generasi kemudian pun gitu. Ini keluarga generasi yang beragama yang sebenar. Yelah, cuma kadang-kadang fardu ain kita pandai, anak ajar tu tak pandai. Tu jelah. Mana kalau ajar hak ilmu ni, mak ajar ilmu yang sama saja. Ilmu fardu ain, ilmu yang sama. Kemudian kadang-kadang nak mengajar kitab-kitab. Kitab-kitab Jawi, tauhid, fiqh, tasawuf kecil-kecil. Dulu banyak juga saya mengaji. Sampai sekarang pun ada daurah, ada kesempatan saya belajar pula. Boleh tambah kitab. Tapi kadang-kadang kitab tu kita nak ajar ke dalam masyarakat tu, kita kena tengok pula kesesuaian dia. Tengok kesesuaian dia. Kalau tauhid sesuai kitab apa, kalau fiqh kitab apa, kalau tasawuf kitab apa. Walaupun kitab banyak kita mengaji sekalipun, jangan kita buat pertinggan kita. Kitab ni saya mengaji dulu. Kalau saya tak mengajar, jadi karat. Kalau saya mengajar, jadi laju. Jadi ilmu tu jadi lacur kita. Tapi ilmu dalam kitab tu dengan kita sekarang ni agak relevan ke tak? Gitu pula. Kalau ikut pertinggan orang mengajar, nak mengajar kitab lain-lain lah. Biar tengok dari luar tu kitab lain, ni kitab lain, ni kitab lain, ni kitab lain. Tauhid, kalau kata kau 3, 4, 5 tempat, 3, 4, 5 kitab. Lain-lain. Kitab kecil-kecil tak ada masalah. Tapi isi dalam tu. Kadang-kadang dia agak sesuai pada masa-masa tertentu. Dia agak sesuai di tempat pengajian yang memang khusus mengaji ilmu ni, ataupun dalam masyarakat yang asas-asas hak ilmu tu kemah dah. Kita ngajilah buka masalah hak lain-lain. Tapi dengan tempat kita di Malaysia ni, hak asas akidah pun kucalanan, kita nak pergi bahas hak ilmu, hak dalam ilmu tauhid. Nak bahas mustahil qadim ke apa semua, ngigar kita dengar.
Tapi kalau orang ngajar, dia nak nampak macam kitab tu banyak dia ngaji, kena buat gitu. Kau tengok, ustaz kitab tu juga. Tu dia kata ambil jalan mudah, kitab tulis. Satu memanglah mudah, senang kita mengajar. Satu lagi pula kesesuaian. Kesesuaian. Orang mengaji tu dia ngaji acak kali dah kitab tu. Dia ngaji kitab lain pula. Saya tak bolehlah kitab sama. Saya dah orang lain. Hak nak lain-lain tu pula. Tambahan pula kalau kita pergi tempat yang baru pula. Tempat yang baru kita pergi. Walaupun ada juga orang lama hak mari, dia nak kitab yang lain, tak ambil juga. Macam contoh kalau kitab tauhid kau Faridatul Faraid. Kalau pergi tempat baru, memang tu kitab yang saya akan baca. Kalau nak pergi lain sikit, bunyi, ambil pati Faridah. Bunyi lain sikit. Tu Faridatul Faraid. Tu pati Faridah, bunyi lain sikit. Malah tulis je. Sebab apa? Sebab tepat mula-mula pergi. Kena kitab tu. Kita hak turut ni, tak kira tu. Kita kira orang hak tempatan. Ada ke tempat. Tak kira orang hak ngaji lama dah. Tak kira kehendak orang mengajar. Kehendak mengajar ni macam-macam kehendak. Kau boleh nak baca kitab-kitab hak lebih-lebih sikit. Ni kitab Aqidatun Najin. Tak apalah kita sini. Kitab mula-mula Al-Misbahul Munir. Kemudian Baqarah. Baqarah tu pun separuh jalan tu berasa macam tak berapa kena. Walaupun Gelung Bila ni dia punya level dia international. Jadi jangan main dia Gelung Bila ni level dia international. Bukan level biasa-biasa. Kena Baqarah tu pun suka. Dia kena kitab Baqarah tu pun kadang-kadang mengigal. Tu kadang-kadang baca Baqarah lari takut luar. Sambilan kot luar. Supaya tak jemu. Sebab kitab ni agak pembahasan dia tu agak dalam sangat. Contohnya. Tapi kalau kita mengaji pondok, Baqarah tu level biasa je. Level budak-budak je. Tapi kita tinggi sikit lah. Nisbah budak-budak tu. Lepas tu barulah kita ambil Aqidatun Najin. Ni sining ni. Tempat lain tak boleh buat gitu. Tempat lain tak boleh nak buat gitu. Kitab-kitab tauhid orang lain saya mengaji pun gitulah. Jadi kadang-kadang sebagai tempat rujukan je. Buka-buka tengok gitu je lah. Tu hak tauhid lah. Kalau kitab-kitab alat hak lain kok. Lepas tu kalau boleh duduk pondok semula sedap lah. Duduk pondok sedap. Sebab apa? Boleh ngaji balik. Kalau kita mengaji ilmu ni, kalau dah asyik, kalau dah asyik dengan ilmu, tak bining lah. Jangan suka. Sungguh. Orang pondok kadang-kadang tak bining. Sebab apa? Asyik dengan ilmu ni lebih asyik dengan daripada bining lagi. Asyik dengan ilmu tak akan pening. Asyik dengan bining, kau lama kau pening. Kau lama kau pening. Kau banyak masalah. Kau besar tanggungjawab. Kalau asyik dengan ilmu, kali. Sebab ada orang kata, kalau bini lambat, dia kata, tak pergi nangis lepas bini. Tak. Dia kata, kalau bini lambat, lepas bini esok nangis. Gini bini kau tu ke bini awal-awal. Itu orang yang tak kena ilmu. Tapi kalau kena ilmu, dengan bini tu dia nangis. Sebab apa? Akan tinggal ilmu dia asyik. Gimana? Nak tahu asyik tak asyik ilmu, hidup pondok. Kita duduk surah ni, ngaji sambilan je. Ngaji sambilan je, kita duduk surah ni. Tambah-tambah ilmu, tambah-tambah ilmu gitu je. Yalah kadang-kadang satu-satu kitab tu nak dike khatam 7-8 tahun. Saya dah khatam kitab ni, mata ni kitab tafsir Jalalain 8 tahun. Bawa khatam tu pun 2 pondok, 2 tu guru. Saya mengaji di pondok Pasir Tumbuh dengan almarhum Tok Ayasin. Sempat sebelum daripada surah Kahfi sampai habis. Tak dah depan. Dalam masa 3 tahun lebih baru habis. Saya pindah ke pondok Kerandang Baba Najmuddin, di start daripada awal. Nak boleh ke Sapar tengah tu 4 tahun lebih. Habis lah. Tapi habis gitulah maknanya. Habis daripada tengah sampai ujung, daripada awal sampai tengah. Pelik ngaji tu. Dah yelah dah kita pergi ni ikut kitab lah tu baca kat mana. Di pondok ni bukan kata masuk bulan Januari kita awal. Dia tidak ada Januari.
Dia tidak ada muharram tidak ada. Dia baca kitab sampai habis, lepas tu mula kitab pula sampai habis. Kalau kita masuk mengaji tu tengah nak habis, dan kali tu ulang pula, kita ambil pula daripada awal. Tapi tafsir tu gitu je lah. Sebab tafsir Jalalain ni kita payah nak cari, sebab dia tidak ada ni apa nama tu, nombor ayat tu. Surah adalah, tapi nombor ayat tu, jadi payah kat kita. Ayat ni dalam surah Al-Baqarah ayat yang keberapa. Jadi kita nak cari dalam tafsir Jalalain ni, kita kena cari satu-satu, sebab dia tidak ada nombor. Faham tak? Kan Quran kan ayat yang pertama, ayat yang kedua, dia ada ayat-ayat nombor tu kan. Dalam tafsir Jalalain tidak ada nombor tu. Jadi kalau kita nak tengok ayat ni surah Al-Baqarah ayat yang ke-200 contohnya, kat mana tak cari 200? Kadang-kadang dia nak cari, tak jumpa pasal dah kadang-kadang. Tak jumpa nak cari. Sebab dia tak ada nombor ayat. Tapi belajar seumpama tu tak sia-sia. Semuanya ada bahagian belaka, tapi nak cerita ilmu tu. Mana kalau kata ilmu fardhu ain memang mudah lah. Jadi hak saya ajarnya, saya ajar usus setakat tu je. Setakat ilmu fardhu ain untuk masyarakat umum. Tapi bagi orang-orang yang hak ngaji lebih-lebih tu, cari tempat lebih-lebih lah. Dia mengaji ni bukan satu guru, bukan satu tempat. Atas level masing-masing lah. Atas level masing-masing, atas darjah masing-masing. Kita kalau darjah fardhu ain beres dah, kita ambil darjah tinggi sikit. Cuma nak cerita, memang kalau ilmu fardhu ain sepatutnya semua orang boleh cerita. Sekurang-kurangnya cerita kepada anak-anak kita lah. Cerita hak tauhid fardhu ain, cerita hak fiqh fardhu ain, tasawuf fardhu ain. Sebab apa? Itu memang kalau cerita tauhid fardhu ain, ni tauhid kita. Kita ajar bab solat fardhu ain, solat kita. Apa payah nak ajarnya? Hak memang amalan kita. Kalau kita nak ajar tasawuf fardhu ain, hak sifat hati kita, apa payahnya? Kalau kira lah. Tak ada payah kalau kira. Jadi mabadi asyarah ni didatangkan dengan nazam. Nazam dia disusun dalam bentuk syair. Apa terjemahan dia? Bahawasanya mabadi, tiap-tiap ilmu itu 10 perkara. Ini panggil mabadi asyarah, 10 perkara. Mana pertama? Pertama, had ilmu. Had ilmu ni kita panggil ta'rif ilmu. Ta'rif ilmu, pengenalan ilmu. Apa ta'rif ilmu tauhid? Apa kita ni ilmu tauhid ni? Kalau kita buka dalam kitab fiqh tasawuf pula, dia datangkan ta'rif ilmu fiqh, ta'rif ilmu tasawuf. Tapi dalam kitab kita ni di hadapan dia akan huraikan satu persatu lah daripada 10 perkara ni. Dia huraikan satu persatu daripada 10 perkara ni, tapi ta'rif ilmu tauhid lah. Sebab kitab ni kitab tauhid. Kitab fiqh dia akan datangkan ta'rif ilmu fiqh, kalau tasawuf dia datangkan ta'rif ilmu tasawuf. Itu yang pertama. Kedua, tempat hantaran. Tempat hantaran. Kalau dipanggil kok apa nama dia? Maudha' dipanggil. Al-haddu wal maudu'u. Wal maudu'u. Maudha' ni kalau kita kata kok tempat hantaran. Dia dalam Penau Bagati pun dia kata hantaran juga. Hantaran ni kalau kita kata kok apa? Dia kalau kita hantaran ni hok Minang tu dah. Dah kahwin tu hantaran. Dia hantaran ni maudha' ni dia panggil agenda, boleh? Bahasan. Mana kalau tauhid ni dia punya hantaran dia apa? Agendanya apa? Hantarannya nak bicara berkaitan dengan sifat Tuhan, berkaitan dengan sifat Rasul, berkaitan dengan perkara yang sam'iyah, perkara yang kita dengar daripada Nabi SAW. Mana sam'iyah? Barzah, tiup sangkakala pertama dan kedua, Nuh di mahsyar, ada hisab, ada mizan. Itu dia panggil sam'iyah. Itu hantaran. Dia panggil apa? Agenda pembicaraan ilmu tauhid.
Kalau kata hantaran ilmu tasawuf pula, hantaran ilmu tasawuf hantaran ilmu tasawuf adalah hati manusia, daripada sifat-sifat hati yang datang ke atas, daripada sifat-sifat yang datang ke atas hati kita. Jadi hantaran ilmu tasawuf, hantarannya, agendanya nak cerita bakti. Hak sifat-sifat yang datang ke atas hati kita, itu hantaran ilmu tasawuf. Hantaran ilmu tauhid di hadapan cerita bab uluhiyat, ketuhanan, nabawiyat, kenabian, dan sam'iyat, 3 perkara. Ini hantaran agenda pembicaraan ilmu tauhid. Mana kalau tanya kita, tauhid ni cara harga apa? Maudhu' dia. Kita tak ada cakapan kita maudhu'. Ada? Ada orang cakap, tak usah duduk cerita panjang-panjang lah. Maudhu'nya apa sebenarnya? Ada? Cakap kita. Kau kampung tak ada? Hidup cakap apa ni? Lekong jauh sebenarnya. Duk lekok-lekok jauh. Maudhu' je apa sebenarnya ni? Benda apa yang kita nak cara ni sebenarnya? Agenda. Bahasan. Bukan gitulah makna dia. Faham tak? Yang kita duk lekok, dia ada benda dia nak. Tapi nak cerita direct tu dia malu balik. Dia musing kawan ni sibuk pula. Mu ni benda apa sebenarnya? Maudhu'nya apa mu nak cakap? Tu maudhu' dia panggil. Tapi ikut kampung tak ada dah. Tak ada. Mana apa? Straight kepada maudhu' lalu dah. Jangan duk pusing-pusing. Apa ni? Agenda sebenarnya apa? Atau kita kata nak bahas bab apa ni? Nak cara bab apa sebenarnya? Tauhid, cara bab sifat Allah, sifat Rasul, hak sami'iyat tadi. Hak kita dengar daripada Nabi SAW cerita benda-benda yang gaib. Tapi kalau kita kata ilmu tasawuf, apa dia punya hantaran dia, maudhu' dia, agenda dia, bahasan dia? Hak hati manusia. Nak bahas bab hati. Kalau fiqh pula nak bahas apa? Maudhu'nya apa fiqh ni? Ni hak perbuatan kita ni, hak mukallafin ni. Daripada hukum hakam yang datang atas kita. Hukum hakam zahir datang ke apa ni? Cerita khas mayang. Hukum hakam zahir datang ke apa kita ni? Cerita hak puasa. Kita nak cerita tu, nak cerita hak amalan kita, perbuatan kita. Nak tu pada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Tu panggil apa? Maudhu' hantaran ilmu fiqh. Itu yang kedua. Dan ketiga faedahnya. Summa samarah. Samarah, faedah. Ataupun ghayah. Dia boleh belaka tu. Samarah, buah. Dalam al-haddu wal mawdu'u summa samarah. Samarah tu buah. Itu jemaah di sini. Dan ketiga faedah. Faedah belajar ilmu tauhid ni apa? Faedah belajar ilmu tauhid ni nak mengenal Allah, mengenal Rasul, dan nak beroleh kemenangan yang berkekalan. Mana kemenangan berkekalan? Masuk syurga. Faedah ngaji ilmu tauhid, kenal Allah, kenal Rasul, dan kita akan dapat kebahagiaan yang kekal abadi, iaitu apa dia kebahagiaannya? Masuk syurga. Selamat daripada kekal neraka. Ini faedah ngaji ilmu tauhid. Ngaji ilmu tauhid ni dapat kebahagiaan yang kekal abadi dengan bahawa selamat daripada kekal neraka. Selamat dari kekal neraka. Yang mana kalau dosa banyak akan ke neraka juga terlebih dahulu, tapi akhirnya akan dapat juga kebahagiaan yang kekal abadi, yakni akan dimasukkan ke dalam syurga, yang mana kekal abadi macam orang yang masuk syurga daripada awal-awal lagi. Itu faedah ngaji ilmu tauhid. Kenal Allah, kenal Rasul, dan kita dapat kebahagiaan abadi di hari akhirat. Itu faedah. Kalau kita tak ngaji ilmu tauhid, macam mana nak dapat faedah ni? Nak kenal Allah macam mana, nak kenal Rasul macam mana, nak selamat dari kekal nerakanya macam mana. Nak selamat dari kekal neraka. Itu faedah ngaji ilmu tauhid. Nak selamat daripada neraka, tu faedah ngaji ilmu fiqh tasawuf pula. Mula-mulanya nak selamat dari kekal neraka. Sebab kalau tak ngaji ilmu tauhid, terkadang berpegang dengan akidah yang kufur, kekal neraka selama-lamanya, walaupun fiqh comel, walaupun tasawuf comel sekalipun. Sebab apa? Sebab tak ngaji ilmu tauhid. Nak dapat faedah macam mana? Nak dapat buah macam mana? Nak dapat hasilan macam mana?
Sebab kita tak mengaji ilmu tauhid. Tu penting nak tahu ni. Mabadi 10 nak kena tahu ni. Ni kita dengar gitu je, dah tahu dia punya mabadi 10. Kadang-kadang nama ilmu pun tak tahu. Ni faedah ilmu pun tak tahu. Kita tahu faedah ni, kita ada sungguh mengaji. Apa faedah kita mengaji ilmu tasawuf? Contohnya, faedah kita mengaji ilmu tasawuf ni sebab apa? Sebab kita nak menyucikan hati kita daripada sifat-sifat yang tidak pada syarak, dan kita nak menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang dipuji pada syarak. Itu faedah mengaji ilmu tasawuf. Apa faedah mengaji ilmu tasawuf? Nak baiki hati. Biar sifat-sifat yang celak kita bersihkan. Biar hati kita ni sentiasa bersifat dengan sifat yang dipuji. Ini faedah mengaji tasawuf. Tapi kalau tasawuf tak mengaji, macam mana kita nak menyucikan hati kita daripada sifat yang dicela pada syarak? Akhirnya zahir comel, pekoh comel, semayang bang comel. Tapi ilmu tasawuf tak ada, akhirnya tak dapat faedah dari ilmu tasawuf. Akhirnya kita kekal dengan sifat-sifat dicela pada syarak. Mayang bang tak tinggal, tapi riak wujud takabur pun tak tinggal. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu tasawuf. Contohnya, itu faedah ngaji ilmu tasawuf. Faedah ngaji ilmu fiqh pula, kita nak menunaikan segala perintah Allah zahir dan nak menjauhkan segala dengan Allah zahir. Itu faedah ngaji ilmu fiqh. Mana kita nak menunaikan perintah Allah zahirnya? Sembahyang. Sembahyang mana hak kita menunaikan perintah Allah? Sembahyang yang dengan syarat dan rukun. Itulah baru terhasil faedah kita ngaji ilmu fiqh. Kalau kita semayang tunggang-tunggik, tapi fiqhnya tak mengaji, bukan panggil semayang. Tak ada dinamakan kita menunaikan perintah Allah. Tak ada tu. Bahkan semayang yang seumpama ni, tak ada ilmu fiqh, syarat rukun pun tak cukup, zanbun kabir, dosa besar. Apa kata kita menunaikan perintah Allah? Kita duduk derhaka pada Allah dalam keadaan kita tunggang-tunggik dalam masjid surau sekalipun. Sebab apa? Sebab tak ngaji ilmu fiqh. Nak dapat faedah macam mana? Nak dapat buah hasilan macam mana? Ni hak mabadi asyarah. Kena tahu ni. Tahu ni barulah kita mengaji tu jadi kemah. Baru kita mengaji tu jadi betul. Ni kalau kita tak tahu perbahasan pun apa pun tak tahu, faedah apa pun tak tahu, time kita nak belajar, kita belajar. Time kita malas belajar, kita tak mau belajar. Sebab apa? Kita tak tahu pun apa sebenarnya pembicaraan ilmu ni. Faedahnya apa sebenarnya? Sebab kita kira semayang dah. Semayang dah. Mayang macam mana? Semayang kita nak menurut perintah Allah. Itu faedah ngaji ilmu fiqh. Nak tahu perintah Allah ni bukan semayang saja. Perintah Allah ni kena semayang sebagaimana hak Nabi semayang. Hak Nabi semayang cukup syarat dan rukun. Bukan Allah perintah sembahyang saja, bukan. Allah utuskan Rasul ajar macam mana cara sembahyang. Sahabat pun cerita Nabi sembahyang macam mana. Dalam kitab-kitab ulama susung satu-satu macam mana cara Nabi sembahyang dengan syarat dengan rukun. Kita ngaji ilmu fiqh, hak fardu ain paling-paling kurang dapat faedah. Kita betul-betul menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ni faedah dia, hasilan dia. Dan keempat, kelebihannya. Kelebihan ilmu ni pula. Anak kena tahu juga kelebihan ilmu. Kelebihan ilmu tauhidnya macam mana, nak banding dengan ilmu yang lain. Kelebihan ilmu fiqhnya macam mana, kelebihan ilmu tasawufnya macam mana. Kelebihan ilmu tauhid gak hok duk ranking nombor 1 dah lah. Tu kalau kelebihan dia. Kelebihan dia. Nak banding dengan fiqh tasawuf, hak paling lebih sekali ilmu tauhid lah. Tapi bukan ilmu fiqh tak lebih, tapi nak panggil nak banding hak lain, tauhid lah lebih sekali. Mana kalau kita tahu kelebihan ilmu tauhid, kita tak akan mengaji ilmu fiqh tasawuf sebelum kita mengaji ilmu tauhid. Tapi kalau kita tak tahu kelebihan ilmu tauhid, kita ngaji fiqh, kita ngaji tasawuf, fiqh tasawuf, tauhidnya macam mana? Walau kalau nak kira mana lebih, ilmu tauhid lebih sekali. Sebab dia kita tu, ni tak ada mabadi asyarah ni. Tak tahu mana hak lebih. Ilmu agama ni lebih belah ke? Ilmu agama ni dapat manfaat belah ke? Tapi kena letak molek, baru kita dapat kelebihan, baru kita dapat manfaat ilmu. Itu yang keempat, kelebihannya. Dan kelima,
Nisbahnya. Nisbah ni kita panggil apa? Depan dia ke cerita belaka tu. Dia tak, kelebihan ni hanya cerita kelebihan je. Nisbah ni barulah nak adu. Nak adu dengan ilmu fiqh mana lebih? Nak adu dengan ilmu tasawuf. Ni nisbah apa panggil? Dia panggil adu kan tak? Nak panggil apa? Adu, bukan adu ripuk ni. Panggil apa? Padu. Padak. Nisbah banding. Gitulah. Kalau kata padu lain pula tau. Bersatu padu. Itu lain kata dia. Tapi saya tulis sini padu. Nisbah yang ni padu. Padu ni makna apa? Bukan, maknanya depan dia ceritalah. Nisbah ilmu tauhid ni asal kepada ilmu. Gitu. Ilmu lain tu porok dia panggil cabang. Itu nisbah dia. Itu nisbah ilmu tasawuf. Ilmu tauhid. Yang kelima dan keenam, orang yang menghantar akan dia. Orang yang menghantar ni siapa yang menyusung ilmu tu. Hak menyusung mula-mula. Ilmu tauhid siapa yang susung, ilmu fiqh siapa yang susung, ilmu tasawuf siapa yang susung. Yang susung hak mula-mula ni. Siapa yang hak wadi' dia panggil. Wadi' ni yang menyusung. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Wadi' ni yang menyusung, hak mula-mula susung. Kalau kata ilmu tauhid, Abu Hasan Al-Asy'ari. Kalau kata wadi' bagi ilmu tasawufnya, ni di kalangan a'immah al-a'yan, imam-imam ulama-ulama yang perbicaraan bab hati ni. Ilmu tasawuf yang mula menyusung. Kemudian ilmu fiqh siapa yang menyusungnya? Al-a'immatul mujtahidin. Al-a'immatul mujtahidun, imam-imam yang mujtahid ni. Imam Syafi'i ke, Imam Hanafi ke, ni yang mula menyusung. Yang mula susung ilmu. Tapi ilmu ni ada pada masa Nabi SAW. Sebab apa? Di hadapan dia akan ceritalah pula ambilan ilmu di mana, Quran hadis. Tapi susung ni, kalau bab tauhid satu, dalam bab fiqh satu, dalam bab tasawuf satu, siapa yang memulai susung ilmu ni? Macam sebut minggu lepas lah, ilmu tajwid. Masa Nabi tak ada tu ilmu tu. Sebab apa? Ulama kemudian yang susung tu, hukum nun mati, hukum mim mati. Tapi ulama susung hukum tajwid, hukum Quran ni diambil daripada bacaan Nabi SAW. Tapi ilmu hak susung macam ulama tajwid buat ni, masa Nabi memang tak ada. Tak ada masa Nabinya. Kan ada? Adalah hadis cerita bermula hukum nun mati ada 5. Ada? Tak ada. Lepas tu, siapa yang mula wadi' yang menyusun ilmu tajwid ni? Ulama yang susung. Tapi ambilannya tetap daripada bacaan Nabi SAW. Jadi kalau orang tanya kita, apa hukum belajar sifat 20? Kalau kita jawab wajib, dia putar kita kat lain pula. Belajar sifat 20 wajib. Sifat 20 ni mula daripada kurung yang keempat. Masih Imam Syafi'i pun tak ada sifat 20. Dosalah Imam Syafi'i. Dia nak putar kat tu. Tak ada masa Imam Syafi'i, masa Nabi pun tak ada. Berdosa sahabat. Akhir tanya dia balik. Apa hukum ngaji hukum tajwid? Hukum nun mati, mim mati, hukum mak wajib tak? Wajib. Dah ada masa sahabat hukum gitu. Dosa sahabat nak buat gitu. Ni dia apa? Dia nak mana? Dia nak mengelirukan. Dalam bab tauhid, mengelirukan seumpama tu haram. Ni orang agama ni main pasal ni. Memang betul lah kewajipan kita mengenal Allah. Jalannya kok mana? Jalannya kok sifat 20. Jadi maksudnya mengenal Allah. Wajib ijma' ulama, itu permulaan agama. Wasilahnya, jalannya melalui sifat 20. Maka wajiblah ngaji sifat 20. Daripada masa sahabat tak ada sifat 20. Sebab masa sahabat mengenal Allah direct dengan Nabi SAW. Kemudian ummah di awal Islam pula mengenal Allah direct dengan Quran dan hadis. Dan kita Quran hadis kita dah pandai. Jadi kita melalui jalan kaedah sifat 20. Jadi maksud mengenal Allah ni wajib, jalan ni pun hukum wajib.
Hak wajib kitanya ngaji Quran, biar ngaji macam hak Nabi baca. Lepas tu jalannya macam mana? Hang ngaji hukum tajwid. Dan hukum tajwid ada tak masa Nabi? Tak ada. Pada masa sahabat? Tak ada. Tak ada susunan ilmu tu. Bacaan hak Nabi. Ini banyak seumpama ni. Dia tanya kita apa hukum wajib 40, bukan dia nak perjelaskan kepada kita. Dia nak memusingkan kita. Tak usah ngaji lah 40. Masa Nabi tak ada. Ini rekaan belaka ni. Ni falsafah Yunan belaka ni. Ni. Ini percakapan yang mengelirukan seumpama hukumnya tetap ada haram. Orang agama dia mengeliru seumpama ni. Orang lain tak berani nak cakap gitu. Orang agama. Orang yang mempermainkan kaedah sifat 20 seumpama ni, hak lepas-lepas dah, kalau pergi pada bab pegangan memang out. Kalau pergi pada bab qada dan qadar, pakai pening situ je. Ini orang yang mempermainkan kaedah sifat 20. Sebab kita, untuk memastikan kita ni akidah kita betul, kaedah yang terbaik kepada kita adalah kaedah sifat 20. Kemudian lepas kita ngaji tinggi, kita direct pada semua asal Quran hadis, lagi baik. Siapa orang ni? Orang tertentu sajalah. Ini kadang-kadang bunyi mani. Tak usah duk baloh-baloh lah. Kaedah uluhiyah, rububiyah ke, kaedah sifat 20 ke, tak duk baloh-baloh lah. Kita direct kepada akidah Quran hadis. Ni orang cakap seumpama ni. Tak usahlah uluhiyah rububiyah, tak usahlah sifat 20. Kita direct pada Quran hadis. Siapa yang mampu direct akidah pada Quran hadis? Yang bercakap tu sendiri pun tak mampu. Kata kepada orang awam macam mana? Ini panggil menyesatkan orang awam. Dia sendiri pun pening dalam bab akidah. Walau kalau kita balik kepada sejarah, golongan-golongan yang terpesong Mu'tazilah sekalipun, mereka menggunakan sumber Quran dan hadis, tapi salah pemahaman. Itu di awal Islam tu. Ulama-ulama Mu'tazilah yang memahami Quran dan hadis sebab bahasa mereka pun boleh terpesong kerana salah pemahaman akan Quran dan hadis. Macam mana kita orang kemudian? Ilmu Quran hadis macam mana? Bukan kita ni, orang ustaz-ustaz ni sendiri. Ilmu Quran hadisnya macam mana? Di bidang tafsir, di bidang hadis, di satu-satu bidang sahaja. Kemudian dia cuma satu-satu bidang tapi dia rakung belaka. Sebab apa? Sebab boleh. Ni penerangah ni. Jadi kita bunyi tu, apa salah kalau disyorkan kita tak usah pakai uluhiyah rububiyah, tak usah pasal kaedah sifat 20. Dia dah syur yang baik, direct pada Quran hadis. Itu syur yang nombor 1. Betul, tapi siapa yang mampu? Ni kata-kata ada bunyi manis tapi beracun. Bunyi manis tapi beracun. Akhir tak mengaji 40, dia pun dengar tafsir semata-mata, dengar hadis semata-mata. Kita tak mampu sebenarnya. Walaupun orang yang mengajar tu mampu, kita menerima tak mampu. Saya jumpa dengan mereka-mereka yang berpegang akidah yang terpesong. Bukan terpesong Mu'tazilah hak dosa besar, bukan sampai tahap kufur. Mereka bukan letak dengar. Terkadang orang yang mengaji tafsir daripada awal sampai ke habis ngulang dah belas tahun. Berulang belajar sejam setengah baru sampai naik mutu istiqamahnya. Tapi apabila pergi pada bab pegangan, baca kaedah sifat 20, out. Qada pun dah erti sampai peringkat berpegang akidah yang kufur, bukan akidah Mu'tazilah. Bukan tafsir Quran tu tidak cukup. Bukan kata orang mengajar tu tidak berkemampuan. Orang yang nak menadah, yang nak menerima ni, kadang-kadang hanya dengar gitu je. Lepas tu pemahaman satu-satu ayat. Sebab saya jumpa mereka yang terpesong, yang pergi terpesong ni bukan orang duduk wakaf, bukan orang baru mari majlis surah, orang lama dah dengar. Sebab itulah kalau nak cakaplah bab akidah, mari bincang. Saya tekan bab akidah di Kuala Terengganu ni belah tahun dah. Macam-macam perkara ni. Lepas tu kalau orang sekarang ni nak mengajar tapi penekanan akidah tak berapa nak cara. Dia tak faham realiti masyarakat. Dia akan beri, dia tak tahu wakil macam mana, dia beri je.
Wi hak dikit nak wi pekoh ke, wi tasawuf ke, wi pekoh, wi tasawuf, wi ceramah je ke, dia tak faham wakil masyarakat tu sendiri. Cuba tekan bab akidah macam mana. Sebab ada seorang dia mengajar, dia ajalah tekan bab pegangan ni sikit sebanyak. Rekah-rekah. Tapi dia kata, "Buat apa Ustaz Junaidi ni duk tekan akidah je. Apa duk sesal lagi?" Fikiran dia asalnya. Ya. Fikiran dia asal. Akhirnya dia sama ni dia cerita simple-simple je. Dia pun main sikit. Main sikit lah. Dia main hok bab perkara jahat. Qada perkara jahat. Dia teramai sekali. Sama ni dia cerita rekah je. Pegangan kita baik buruk daripada Allah. Gitu je. Orang dengar tak kata apa pun. Bila dia main sekejap. Dia kata kena-kena. Hak duduk depan. Hak duduk ngaji sokmo-sokmo pun. Tak ada dalam pegangan dia. Dah pegangan dia mana? Dah ustaz kan nak habis ngajarkan. Dia kata yang baik daripada Allah. Yang tak baik kelemahan diri saya sendiri. Hak tu dia pegang kena-kena. Hak rukun yang kenang tak ada. Hak rukun iman yang keenam, untung baik, untung jahat daripada qada dan qada Allah. Tak ada akidah tu. Hak dipegangnya, hak ustaz tu cakap di hujung ceramah dia, di hujung tazkirah ngajar dia, yang baik daripada Allah, yang tak baik datang daripada saya sendiri. Itu bukan akidah, itu adab percakapan. Kena-kena hak tu dijadikan sebagai akidah. Pegangan dia nya, hak jahat tak ada kena-kena dengan Allah Subhanahu wa taala. Akidah ni khilaf ulama, kafir ataupun dosa besar. Bila dia cerita apa tu cara detail sikit, kena-kena ngigah dia kata. Apa? Selok kera, apa? Selok kera. Ada selok kera. Apa panggil ni? Gelepar tawa. Tak tahu belakang kita ni. Tak tahu gelepar tawa. Bukan gelepar manis ni, gelepar tawa. Ni orang yang mengajar ni. Dia kata patut pun dia kata. Lah. Kau faham tak realiti masyarakat macam mana? Kita nak cerita agama, nak kembalikan masyarakat pada agama. Usul agama macam mana, tapak agama. Memang bukan tak ada orang bunyi suara-suara sini ada belaka, tapi tak pedulilah cakap-cakap orang ni. Jadi macam orang ngajar dia tergitu juga. Dia tu pelik. Yang duk tekan sangat akidah kenapa? Akidah. Memanglah kita orang berakidah. Dia faham gitu. Dan dia pun cerita kat akidah tapi secara lesek. Macam lesek. Macam pinggang tu ada pinggang lesek, ada pinggang. Kan kalau kita makan nasi kan, kalau pinggang lesek ni jadi tupau. Kalau pinggang apa geluk apa tu? Kan kita budak-budak kan. Tu budak kita makan pinggang lesek. Pinggang lesek kok masuk dalam mulut jatuh salah atas sama banyaklah. Mana disebut cara leseh je, tak jadi. Kadang-kadang masyarakat kita akidahnya parah. Bukan kecil-kecil ni. Nak bawa agama, bawa pada akidah terlebih dahulu. Tapi kita nak memahami akidah, tidak ada. Kaedah sifat 20. Itu jalan dia. Siapa yang mula menyusung? Ulama-ulama yang menyusung. Hak wadih dia, yang menyusungnya ulama. Tapi yang menghantar akan dia akan ilmu ni ulama. Tapi ulama susung pun ambil daripada Quran dan hadis. Itu tempat ambilan. Sebab tu ada orang baca ni, wadih. Yang menghantar ilmu tauhid adalah Imam Asy'ari. Tengok. Yang menghantar ilmu tauhid Imam Asy'ari. Dan sebelum Imam Asy'ari tauhidnya macam mana? Imam Asy'ari kurang yang keempat. Dia pusing dah. Sebelum Imam Asy'ari macam mana? Tak ada tauhid dia kata. Orang panggil yang menyusun ilmu tu dengan kaedah sekarang ni. Hak tauhid tu hak Nabi bawa. Hak tauhid tu daripada Nabi Adam alaihissalam lagi tauhid yang sama sampai kiamat. Tapi hanya yang menyusun. Yang menyusun Imam Asy'ari. Sebelum Imam Asy'ari tak ada tauhid dia kata. Dia tak putar belik. Ni orang agama belaka ni. Ini semua ada dalam rakaman-rakaman belaka ni. Kalau anak-anak cucu kita duk tengok benda gitu, tak ada pantauan kita, pun orang lah yang pandai. Sebab orang agama juga. Dan ketujuhnya nama. Nama ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fiqh. Dan kedelapannya tempat ambilan. Dipanggil istimdad. Al-istimdadu, tempat ambilan.
Tempat ambilannya Quran hadis nah. Istimda' ilmu tauhid pun Quran hadis, ilmu tasawuf pun Quran hadis, ilmu fiqh pun Quran dan hadis. Istimda' ilmu fiqhnya minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Itu istimda' ilmu fiqh. Dan kesembilannya hukum syarak. Hukum syara', hukum syarak. Belajar ni apa hukum? Wajib fardu ain ke? Wajib fardu kifayah ke? Sunat ke? Tu hak belajar ilmu ni pula apa hukum. Dan ke-10 masalah. Yang ke-10 masalah. Tauhid bicara masalah apa? Yang ke-10 tu masalah. Dia kadang-kadang tak pernah ingat juga ni, dia hak 10 ni. Dia biasanya ialah hak sebahagian sajalah. Hak sebahagian. Paling bukan sebahagian tak apa dah. Jadi masalah ilmu tauhidnya masalahnya apa? Ilmu tasawufnya apa? Ilmu ni ilmu fiqhnya apa? Kemudian dia akan ni hurah satu persatu hak 10 perkara ni. Dan setengah mereka itu, ini terjemahan lagi ni, membadai dengan setengahnya hak dalam matang dalam syair tu, wal ba'du bil ba'd iktafal. Dan setengah mereka itu, setengah ulama memadai ia setengah ulama dengan setengahnya, setengah mabadi. Setengah ulama kata tak tahu 10-10 pun tak apa, tahu setengah-setengah pun tak apa dah. Tahu nama, tahu dia punya tempat ambilan, tahu dia punya faedah maupun dan maudhu' dia, hukum dia, tak apa dah tu. Tahu sebahagian pun tak apa dah. Tu kata setengah ulama. Dan barang siapa mengetahui waman darul jami'a haza syarafa, dan barang siapa mengetahui iman siapa akan sekalian yang 10 itu, nescaya menghabisi akan kemuliaan. Hak ni lagi mulia, lagi comel. Tahu 10-10 ni lagi comel. Tapi kata setengah, tahu sebahagian pun tak apa dah, memadai dah, cukup dah bagi kita yang nak memulai belajar apa-apa ilmu sekalipun, belajar atas jalan yang akmal, atas jalan yang sempurna. Kemudian dia nak tafsir pula satu persatu. Maka bermula hadnya ta'rif ilmu, ta'rif dan maka bermula hadnya, yakni ta'rif ilmu tauhid itu, iaitu ilmu yang dibahaskan daripada isbatkan aqaid, yang dibangsakan kepada agama, yang diambilkan daripada dalilnya, yang diyakinkan. Ni ta'rif ilmu tauhid. Panjang ta'rif dia. Ta'rif ilmu tauhid ni panjang. Kita kata kat tauhid duk bicara bab pegangan yang diambil daripada dalil-dalil yang diyakini. Itu ta'rif ilmu tauhid. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famassabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.